Baik, di sini ada satu soalan mengenai solat jamak ya dan qasar bagi orang yang musafir. Persoalannya, adakah perlu perjalanan itu jaraknya betul-betul 2 marhalah 96 km baru boleh solat jamak dan qasar? Adakah tempoh tertentu boleh solat jamak dan qasar? Ini insya-Allah kita akan belajar ya dalam apa? Umdatul Ahkam. Cuma mungkin tajuknya jauh kat belakang. Jadi kita pun meraihkan orang dah tanya, nak suruh tunggu berminggu-minggu kalau bukan berbulan-bulan kan. Jadi secara ringkasnya kita kata solat jamak dan qasar ya. Solat qasar adalah wajib bagi orang yang bermusafir ya. Solat jamak adalah pilihan bagi dia ya. Bukan wajib. Kalau qasar diwajib bagi orang yang musafir. Tapi ke jamak terpulang pada dia. Kalau dia nak jamak, dia boleh jamak. Kalau dia tak nak jamak, terpulang pada dia. Dan jamak hanya boleh untuk solat zuhur dengan asar ya, dan maghrib dan isyak sahaja ya. Subuh tak ada jamak ya. Seperti mana subuh juga tak ada qasar. Qasar hanya untuk solat 4 rakaat ya, seperti mana solat zuhur, asar dan isyak. Adapun maghrib dan subuh itu tidak ada qasar ya. Baik, adakah perlu perjalanan jaraknya 2 marhalah? Ini adalah pendapat ijtihad mazhab ya, dalam mazhab fiqh ya, di mana disebutkan syarat ini bahawa perlu melewati 2 marhalah atau kira-kira ya 80 km lebih atau 90 km lebih. Adanya khilaf di situ. Mereka kata kalau dah lewati jarak ni baru boleh qasar. Ini kita kata pendapat mazhab, yang mana kalau kita perhalusi permasalahan ini, kita akan mendapati bahawa pendapat ini adalah ijtihad dan tidak ada nas yang kukuh bagi menyokongnya. Bahkan kalau kita lihat, kita akan mendapati bahawa nas ataupun hadis Nabi SAW menunjukkan sebaliknya ya. Ini kerana telah sabit daripada Nabi SAW bahawa baginda dalam satu perjalanan baginda ke Mekah, baginda telah memulakan jamak dan qasar sejurus selepas melewati Dhul Hulaifah atau miqat penduduk Madinah pada hari ini ya, dinamakan Dhul Hulaifah, atau nama bid'ahnya Bi'r Ali. Di dakwanya ada satu perigi Ali bin Abi Talib punya ya. Jadi Nabi apabila sampai ke miqat ini, di mana baginda memakai ihramnya, baginda sudah jamak dan qasar solatnya, solat fardunya ya. Sedangkan jarak antara miqat Zulhulaifah dengan bandar Madinah hanya kira-kira 5 km je ya. Jadi bagaimana dengan dakwaan kata kena 96 km? Jelas di situ satu percanggahan ya. Maka akhirnya bila masa seorang itu boleh qasar ya, kita akan kata bahawa dia kembali kepada ayat Al-Quran. Siapa ingat firmannya ya? Ayat Al-Quran berkenaan tentang qasar ya. Idza darabtum fil ardi an taqsiru minas salah ya, wa laisa alaikum junah. Siapa ingat ayatnya? Di mana Allah kata darabtum fil ard. Darabtum fil ard membawa maksud sekiranya kamu bermusafir, maka tidak ada halangan bagi kamu untuk mengqasarkan solat kamu. Maka akhirnya syarat qasar dia kembali kepada asal syaratnya, iaitu kalau kita sudah masuk dalam keadaan musafir. Kalau kita dah musafir, kita dianggap musafir, maka dalam keadaan itu kita hukum hakam musafir sudah berjalan bagi kita ya. Maka di sini para ulama kata syarat seorang musafir itu adalah jaraknya itu kembali kepada uruf. Uruf apa artinya? Adat setempat. Di mana jarak itu para masyarakat setempat menganggap bahawa jarak itu adalah jarak perjalanan orang musafir ya. Yang ni dengan erti kata tak ada jarak yang tertentu
Tapi sebaliknya kembali kepada uruf, di mana jarak itu dianggap sebagai jarak orang musafir, bukan jarak orang mukim. Ya. Tapi termasuk syaratnya, para ulama kata dia kena keluar daripada kawasan daerah tempat tinggalnya. Seperti mana Nabi buat, Nabi hanya mula qasas apabila sampai ke Zulhulaifah, di mana ketika zaman Nabi ketika itu sudah di luar bandar Madinah. Ya. Adapun selama baginda dalam bandar Madinah, ya, Nabi tak pernah qasah dalam bandar Madinah. Maka di situ para ulama kata kesimpulannya dia kena keluar daripada kawasan tempat tinggalnya. Kita keluar daripada daerah kita, ya. Kita tinggal kat mana? Shah Alam. Kena keluar daripada Shah Alam misalnya, atau kena keluar daripada kawasan Kuala Lumpur, baru kita boleh mula qasar. Ya. Jaraknya pula kembali pada uruf. Ya. Kita lihat pada zaman ni, kita bagi contohlah. Kalau Shah Alam, saya kurang biasalah. Kalau Shah Alam, saya datang dari Kajang contoh. Kajang dengan Shah Alam, saya ni anggap musafir ke? Kembali kepada uruf. Apa artinya uruf? Saya boleh bagi satu kaedah lah. Di mana orang itu, orang takkan tanya kat dia, kau malam ni tidur kat mana? Itu salah satu tanda. Di mana kalau orang jauh, orang tanyakan dia, malam ni kau tidur mana? Tidur hotel ke? Saya ingat tak ada orang akan tanya kat saya, Ustaz, malam ni tidur hotel mana? Hotel mana dah, saya nak balik Kajang lah lepas ni, insya-Allah. Nampak? Itu uruf. Tapi kalau saya datang dari Melaka contoh, atau datang dari Negeri Sembilan contoh, di situ mungkin ada orang akan tanya, malam ni tidur mana? Itu satu tanda menunjukkan bahawa kita musafir. Ya. Dengan erti kata tidak ada jarak yang tertentu. Ya. Baik, satu juga seperkara yang boleh kita ingatkan, bahawa qasar adalah khas sebab musafir. Berbeza dengan jamak, dia tidak semestinya seorang itu musafir baru boleh jamak. Tak. Bahkan orang yang mukim pun boleh jamak, seperti mana yang telah sabit daripada hadis Ibnu Abbas, daripada riwayat Imam Muslim, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahawa jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya min ghairi khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah jama'a Rasulullah fil Madinah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamakkan solatnya di Madinah antara solat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya, bukan kerana hujan mahupun kerana ketakutan. Ketakutan maknanya kerana ada musuh. Jadi orang yang mendengar kenyataan Ibnu Abbas ni, mereka bertanya, mengapa begitu? Madza arada bidzalik? Kenapa Rasulullah buat jamak macam tu, sedangkan tak ada ketakutan dan tak ada hujan? Maka jawab Ibnu Abbas, ya, ini yang menjadi kaedah kita nak jamak ketika kita mukim. Arada alla yuhrija ummatahu, kerana baginda tidak ingin menyusahkan umatnya. Apa maksudnya? Maksudnya kita dibolehkan untuk menjamakkan salat ketika mukim kalau sekiranya ada kesukaran. Kerana Ibn Abbas kata apa? Kerana baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Dengan erti kata, kalau kita ada kesusahan untuk nak solat setiap solat fardu tu pada waktunya, kita ada kelonggaran untuk nak menghimpunkan, untuk menjamakkan antara solat-solat yang boleh dijamakkan itu. Zuhur dengan Asar, Qabliyah atau Ba'diyah. Maghrib dan Isya, Qabliyah atau Ba'diyah, walaupun dalam keadaan kita bermukim. Ya. Tapi ini adalah di antara permasalahan yang tidak dibolehkan, yang tidak disebut, tidak dibincangkan dalam keempat-empat mazhab. Ini antara keajaiban mazhab-mazhab fiqh. Mereka tidak menyebutkan tentang keharusan menjamakkan solat ketika mukim dalam semua mazhab. Tak ada mazhab yang membolehkan menjamakkan solat fardu ni. Sedangkan dia secara jelas dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim lagi, sahih. Tapi kenapa jadi begitu? Ini dia kaedah mazhab. Mereka telah meletakkan kaedah mereka dah, bahawa kalau mukim tak boleh jamak. Bawa lah apa dalil sekalipun tak boleh terima. Subhanallah.